Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bincang tentang umrah, tentang umrah. InsyaAllah kita akan pergi umrah secepat mungkin, insyaAllah. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Mahmud Fathi bin Abdul Samad, penceramah bertauliah daripada Jawi dan juga Jais. Dan saya ada pusat Ta'limul Islam Malaysia. Saya ada madrasah Ta'limul Quran was Sunnah bis Sanad di Kajang, Selangor. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang umrah, tentang umrah. InsyaAllah umrah ialah ziarah ke Mekah dan Madinah. Umrah ialah membuat ibadat daripada tempat kita masuk ke Mekah melalui miqat dan berniat dan tawaf dan sa'i dan bertahallul, gunting rambut. Itu aja umrah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan secara detail sikit tentang cara-cara membuat umrah. Jadi umrah ini ialah yang wajib. Sebenarnya umrah yang pertama kita lakukan adalah wajib. Mesti buat jika mampu. Itu biasalah, mesti buat jika mampu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrah lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Jadi umrah ni memang yang pertama tu memang wajib. So the next one tu jadi sunat lah. Ataupun bila next one tu nak buat untuk orang lain pun boleh, badal umrah. Alhamdulillah. Jadi kita terus kepada cara-cara membuat umrah. Ada soalan boleh terus tanya, insya-Allah. Badal umrah tu dia kena buat untuk orang yang dah meninggal. Badal umrah buat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Mesti orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang hidup tu dia kena ikhtiar lah. Kalau dah tak mampu juga, kalau dah tak berjaya juga mampukan diri, jadi ahli waris dia boleh buat badal umrah. Badal haji yang katanya, badal haji. Dan juga sekaligus lah dengan umrah lah. Boleh buat badal umrah. Kalau tak ada ahli waris yang mampu untuk badal haji, dia boleh upah. Boleh, upah. Bayar macam sekarang ni, bayar pada tabung haji, bayar pada travel agency untuk dia buat haji. Biasanya buat haji lah. Kalau buat umrah, kalau dia dah pernah pergi haji, kalau orang lain nak buat umrah tu boleh lah. Macam kita nak sampaikan pahala kepada ibu bapa yang sudah meninggal. Jadi boleh. Terus sekali-sekala kita diri sendiri dah pernah buat umrah. Jadi umrah yang kesekian seterusnya tu bolehlah buat untuk orang lain. Niatkan untuk dia. Okey, kita bermula daripada Malaysia lah. Kita bermula daripada Malaysia. Amalan sebelum bertolak. Ini macam biasalah. InsyaAllah kita dah pasang niat. Tapi jangan niat umrah lagi. Kalau dah niat umrah, dah kena berihram dah. So niat ni kena last minute di miqat. Itu paling bagus lah. Kalau niat sekarang, boleh. Tapi dah kena pakai ihram dah. 12 bulan kena pakai ihram. Kalau nak pergi bulan 12. Okey. Barang, barang yang perlu dibawa. Macam biasalah, untuk travel biasa umrah kita 12 hari.
12 hari kebiasaannya. Jadi bawa barang yang cukup untuk 12 hari. Tak payah bawa banyak-banyak. Okey. Barang yang perlu dibawa, itu biasalah. Okey, siapkan bag yang kuatlah, sebab naik kapal terbang, naik bas semua. Kemudian berjalan pergi ke airport. Pergi ke airport. Terus dan beg kita tulis nama semualah, macam biasalah travel. Kemudian biasanya kita akan buat taklimat dulu di airport. Taklimat di airport. So orang yang hantar sampai hantar ke airport sahaja. InsyaAllah kita buat taklimat dan kita akan pastikan dokumen penting. Yang pentingnya pasport ada, visa dah ada semua. So pastikan dah ada semua. Jangan tertinggal. Dan kita akan baca doa semua insya-Allah dan terus naik kapal terbang. Okey. So bergerak daripada rumah terus ke airport lah. Airport. Okey. So naik ke airport, ikut prosedur airport. Tak boleh bawa ikut prosedur airport lah. Barang-barang bahaya tak boleh bawa. So naik kapal terbang. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa naik kenderaan atas kapal terbang. Dan doa musafir boleh baca. Allahumma hawwin alaina hadza as-safar wa tuwi anna bu'dah. Allahumma antas salam, Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu bil wal mal wal ahli wal walad. InsyaAllah selamat dalam perjalanan. Biasanya kita akan menuju ke Madinah dulu. Kita tuju ke Madinah dan akan mendarat di Madinah lebih kurang 9 jam perjalanan dalam kapal terbang. Terus turun di Madinah, check in. Turun di Madinah, proses immigration semua. Kemudian kita terus check in ke hotel. Hotel yang kita akan duduk di Madinah. Dan seterusnya, ini salah satu gambaran hotel lah yang saya pernah duduk. Hotel Mubarak. Hotel Mubarak Madinah. Hotel besar kan? Saya kan lambat. Okey. Ni keadaan hotel. Salah satu contoh lah hotel. Bergantung kepada package yang kita ambil. Okey. Duduk di hotel tu bersiap-siap. Rest dulu betul-betul, ambil tenaga semua sebab dah letih naik plane. So bersedia untuk kita pergi menziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So berkumpul di hotel hotel. Okey, di lobi hotel berkumpul. Dan kita pun bergerak menuju ke Masjid Nabawi. Tuju ke Masjid Nabawi. Okey, ramai orang tengok musim lah. Okey, masuk banyak-banyak selawat di Madinah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus masuk ke Masjid Nabawi. Masuk dengan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, masuk dalam masjid. Solat sunat tahiyatul masjid dulu. Solat sunat tahiyatul masjid di dalam Masjid Nabawi. Okey, kemudian kita bergerak meruju kepada Raudhah ataupun sebelah tu ialah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi terus masuk Masjid Nabawi. Ini gambar dia yang cantik sikit. Okey. Turun tu pintu masuk masjid
Nabawi. Seeloknya masuk, afdal masuk melalui pintu Babus Salam, sebelah kanan. Kalau dia buka lah, kita tengok keadaan. Tapi masuk pintu mana-mana pun okey juga lah, tak ada masalah. So pastikan selipar betul-betul simpan. Sekarang ada nombor tu, pigeonhole tu, boleh letak dalam pigeonhole dan ingat dia punya nombor. Ataupun kalau kita balut betul-betul dalam uncang kasut, boleh terus bawa bersama kita ke dalam masjid. Tapi pastikanlah selipar tu tak ada najis apalah. Nanti letak sebelah tiang tempat kita solat. Sebab masjid besar, Masjid Nabawi besar. So, ni gambar dalam masjid, masuk dalam masjid. Ni toilet. Eloknya ambil wuduk daripada hotel lagi sebab toilet dia jauh dan nak cari tu pun susah juga. So eloknya kena jaga wuduk. Wuduk elok untuk jaga wuduk. Okey. Seterusnya solat tahiyatul masjid macam biasa, dan kita menuju ke Raudhah, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu toilet dia, gambar toilet. Ni tu pintu Babus Salam. Okey, kemudian tempat simpanan ni masuk dalam masjid, solat tahiyatul masjid. Ini gambar atas kapal terbang lagi. So Madinah ni utara kepada Mekah, dan terus lagi ke atas sampai ke Jordan. So Mekah ke Madinah lebih kurang 500 km. So kita di Madinah sekarang. Ni dalam Madinah, orang ramai. So hati-hati. So solat, banyakkan solat. Sekali solat di Masjid Madinah akan digandakan 500 kali. Sekali Masjid Madinah, sekali solat digandakan 500 kali. Kalau di Masjid Haram, di Masjidil Haram Mekah, 100,000 kali. 100,000 kali. Nanti cek 100,000 ke 100,000? 100,000. So banyakkan solat dan beriktikaf, baca Quran. Okey, dan kita menuju ke Raudhah. Raudhah ni, nak kenal Raudhah tu, kapet dia special sikit, warna hijau. Kalau dulu warna hijau muda sikit, nanti ada gambar. So di dalam masjid tu boleh minum air zam-zam dulu, free minumlah sebanyak-banyaknya. Nak minum air zam-zam. Dan masa minum air zam-zam tu boleh niat apa-apa hajat kita, insya-Allah makbul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Doa minum air zam-zam. Nak minum yang sejuk boleh, nak minum yang suam pun boleh. So Quran banyak, boleh baca Al-Quran. Okey, cari itu tadi. Apa ni? Boleh iktikaf. Raudhah. Nama Raudhah. So terus ini lawatan anda. Kita yang penting sekali di Madinah ialah kita melawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul mereka hidup sebenarnya. Mereka hidup dalam kubur-kubur mereka. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa yang datang. Kita selawat pun memang Nabi tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada malaikat bawa selawat kita kepada Nabi dan Nabi akan jawab. Ini tetap lagi lah kita pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita go through dulu. Itu. Inilah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila sampai sini orang agak ramai, so kena beratur dan jangan jangan kelang kabut. Masuk dengan tenang. Ini makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinding ajalah. Dalam tu makam lah. So ni makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah ni makam Sayyidina Abu Bakar. Kemudian makam Umar radhiyallahu anhu. So mula-mula kita jumpa dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini seolah-olah kita berjumpa betul. Direct berjumpa secara hidup. So sebab kita pun di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
So banyakkan selawat, boleh berdoa, dan orang akan berdiri dan berjalan terus. Di makam ni adakah ni maksudnya dikuburkan ke ataupun tempat saja? Dikuburkan. Belakang tu memang ada kubur Nabi SAW. Tapi dia kerajaan Saudi Arabia tutuplah, tak boleh tengok. Boleh tengok dinding je. Dan ada polis ramai jaga. Dan bau minyak atar lah, wah, sedap bau ni. Okey. Banyakkan selawat dan tak boleh berdoa lama-lama sebab orang ramai, orang duk tolak-tolak belakang. Tengok keadaan lah. Kau nak berdoa lama-lama, pergi tempat yang lengang sikit, solat hajat ke solat apa boleh. Selepas pada makam. Okey. Kemudian kita bila mula-mula selawatkan Nabi SAW pada makam Nabi SAW tu, kemudian 2-3 step ke depan lagi salam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Doa yang panjang tu bolehlah baca kalau nak baca. Kemudian 2-3 step lagi ke depan, Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Okey. Kemudian terus berjalan tu dia terkeluar ke masjid lah. Kemudian masuk balik masjid untuk solat ke, untuk iktikaf, untuk beribadat. Itu keadaan di Madinah. Okey, yang penting juga kita iktikaf di Raudhah. Ini bukan Raudhah, ni depan sekali sekarang sebab dia dah renovate. So ni saf awal, memang penuh. Eloknya memang saf awal afdal lah. Tapi eloknya cuba beriktikaf juga di dalam Raudhah. Tak ada nama Raudhah. Ada tempat lain. Ini Raudhah. Ni dia punya gambar raja. Tak jelas, tak mau jelas. So ini Raudhah. Tak mau jelas. Tempat azan dia ada macam balcony atas tu, tempat azan ada muazzin, nampak. Okey, kemudian so pentingnya cari Raudhah ni Baqi' dah luar daripada Madinah dah. Dia luar daripada masjid dah. Di dataran dia. Sejuk, ada payung automatik dia. So, ni lepas bila dah solat semua dalam Masjid Nabawi tu, biasanya waktu pagi sebelum Zuhur banyak aktiviti kosong. So, kita banyakkan melawatlah tempat-tempat bersejarah di Madinah. Pertama sekali di kubur Baqi'. 10,000 sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, semua di Baqi'. Dan orang yang meninggal di Madinah, orang Islam meninggal di Madinah akan dikuburkan di Baqi'. Siapa mati di Madinah, Nabi SAW jamin syurga. So, dan boleh kalau niat nak mati kalau aku di Madinah. Boleh. Tak salah niat mati kan. Boleh niat mati di Madinah. Boleh. Dan baguslah mati di Madinah, insya-Allah. Banyak syafaat, banyak manfaat. So ni kita berkumpul dulu untuk nak masuk ke masjid, ke perkuburan Baqi'. Orang lelaki saja boleh masuk, Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan tengok melalui itu, luar pagar je. Okey. Kita masuk ke Baqi'. Ini dalam perkuburan Baqi', dalam dia. Ini luar dia. Okey, ini masuk dalam perkuburan Baqi'. Dan banyak polis jaga, Jangan buat benda-benda yang khurafat. Yang serban hijau tu, yang serban merah tu, tu polis. Ramai benda-benda khurafat tu banyak buat. Ambil tanah dia, buat masuk dalam poket, macam-macam. So, itu dia tak tulis nama. Kubur dia simple je. Dan makam Nabi tadi yang kerajaan sampai pagar ni soalan elak khurafat lah. Ya. Sebab saya nak nak elak apa ni, orang buat khianat lah. Allah SWT akan jaga. Tapi itulah cara-cara kitanya. Kita kerajaan Saudi dah buatlah dia punya tahap-tahap keselamatan. Okey, dalam kubur Baqi' ni pun boleh tengoklah. Jalan dan doalah. Assalamualaikum
ya ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Anda boleh tengok kubur Sayyidina Osman, Sayyidina Ja'far, ramailah sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di perkuburan Baqi'. Okey. Dan luar pada masjid. Okey, di Madinah ni pentingnya kita juga buat ziarah ke masjid-masjid berdekatan di Madinah. Satunya Masjid Quba, masjid yang pertama sekali dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Quba. Kita akan buat rombongan naik bas pergi melawat Masjid Quba. Ini Masjid Madinah lagi ni. Okey. Ini Masjid Madinah. Ini hotel di Madinah. Hotel, naik bas. Ni Masjid Quba. 15 minit daripada Masjid Nabawi naik bas. So sunat untuk kita melawat Masjid Quba. Kemudian kita juga akan melawat Masjid Qiblatain. Sambil-sambil melawat tu nak beli belah pun banyak dah. Orang banyak jual-jual dah. Okey. Ni dalam Masjid Qiblatain. Orang ramai barang-barang hati-hati yang. So masuk masjid dan satu lagi pastikan bas kita kat mana. Nanti sebab semua bas hampir serupa. So kena tahu nombor dia. Sekarang okey kot sebab ada handphone. Tapi kalau sebab seorang tertinggal kena tunggu. Tak boleh grup tak boleh tinggal orang. Kita mutawif kena pergi cari. Ini dalam Masjid Quba. Boleh rest kejap, solat dulu. Masjid cantik, aircon. Masjid Quba. Kemudian kita akan pergi pula ke Masjid Qiblatain ataupun kita akan melawat kebun tamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk ke kebun tamar pula. Ini pokok tamar macam pokok kelapa sawit. Jangan bertukar dengan pokok kelapa sawit. Okey, ini dia punya pasar tamar. Masuk dalam tu apa ni? Boleh beli buah tamar. Buah tamar yang paling bagusnya ajwah lah. Tapi harga mahal sikit lah. So ni lawatan di Madinah. So kita dengar. Kita pergi satu lagi yang pentingnya di Madinah ialah Uhud. Tempat pertempuran Uhud. Uhud pergi ke masjid Masjid Uhud tu. Tapi biasanya kita terus pergi ke perkuburan syuhada Uhud. Okay, di sini makam Sayyidina Hamzah dan 70 orang syuhada apa ni? Uhud. Okay, secara ringkas tu bukit Uhud. Okay. Ini di antara pemandangan di Madinah. Ini Mekah ni. Ni Uhud, ni Uhud. Dia ada buat satu gambar aja macam mana tentera berlaku perang semua tu. Okey, ini ada ceritanya. Ni di dataran depan perkuburan Uhud. Ni makam Sayyidina Hamzah yang syahid semasa perang Uhud. Okey. InsyaAllah kalau nasib baik, ada rezeki, boleh bau wangi. Bau wangi orang mati syahid. Wallahu a'lam. Okey, ni dia punya tu lah. Ni pun tu Bukit Ramal. Bukit memanah kan yang dalam perang Uhud tu Nabi dah instruct satu kumpulan duduk atas bukit kan. Kalau mereka tak salah faham arahan Nabi, itu turun yang tu. Tiba-tiba Khalid Al-Walid masa tu belum Islam lagi, serang dari belakang. Itu memang Islam terkorban. So membeli belah pun banyak situ. So ni di bandar-bandar Madinah lah.
Okey, Masjid Kiblatain pun ada. Masjid Kiblatain yang famous, yang Nabi diarahkan untuk tukar kiblat. Sejarahnya mula-mula kiblat kita ialah di Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat masa Nabi berada di masjid ini, suruh sekarang kiblat orang Islam ke Mekah pula. So kalau pergi masjid itu ada 2 mihrab. So sebelah sini dan sebelah sini. Jangan tertukar lah. So boleh solat sunat menghadap kiblat yang sekarang lah. Okey, kemudian 3 hari di Madinah kita akan bergerak ke Mekah. Ini salah satu pasar kamak pertama lah. Kalau nak beli di Madinah boleh. Madinah. Okey. Pasar Tamar. Kemudian kita akan bersedia untuk melakukan umrah. Baru sampai umrah. Baru dah start umrah. So packing barang, pastikan tak ada barang tertinggal, masukkan dalam bas dan ni dah boleh pakai ihram. Dah boleh pakai ihram. Tapi jangan niat dulu. Pakai ihram aja. Ni cara lelaki Lelaki kena pakai pakaian yang tidak bercantum. Tak boleh pakai pakaian berjahit ataupun bercantum. So pakai macam towel tu. Underwear semua memang tak boleh pakai So lelaki bawahnya ni kena belajar cara ikat dia. So pakai tali pinggang boleh Tali pinggang tu tujuan supaya tak jatuh lah, supaya kemas lah. Dan boleh letak sikit lah duit-duit apa yang penting dalam tu. Beg pun tak boleh pakai. Beg boleh. Beg sebab dia tak kira pakaian. Beg, jam boleh. So pakai ihram, sunnahnya 2 helai, 1 bawah 1 atas buat selimut. Ni cara dia. Bag boleh. Bag pegang kat situ lah. Perempuan tutup aurat. Tak kisah fashion macam mana, tapi tutup aurat. Boleh buka, memang kena buka muka, memang kena buka. Tapak tangan. Dan tak boleh tutup dan tapak tangan. Kalau tutup kena dam. Perempuan 2 je, kena buka muka dan tapak tangan. Kalau pakai niqab pun kena yang tak melekat ke muka. Okey, ni perempuan ikutlah fashion mana semua boleh. Okey, kemudian kita akan ziarah wida dulu sebelum meninggalkan Madinah. Sunat untuk ziarah wida. Pergi ziarah Nabi macam tadi, lagi sekali niat supaya boleh datang lagi. So terus naik bas dan menuju ke Mekah. Okay. Kita akan berhenti di Masjid Bir Ali, lebih kurang 15 minit daripada Mekah. Bir Ali. So yang penting di Bir Ali ni kita akan masuk solat sunat tahiyatul masjid, kemudian solat sunat ihram dan niat ihram. Ini pemandangan depan Masjid Bir Ali. Okey, ada tak gambar beri? Ni Masjid Bir Ali. Bas akan parking, banyak bas Ini pun macam biasa travel umrah ni kena pandai lah, kena tahu bas kita kat mana dan berjanji pukul berapa. Jangan lambat sangat, nanti akan duduk tunggu ataupun hilang lah. Kena cari. So pastikan bas kita kat mana masjid, dan biasanya mutawif akan beritahu kita turun selama setengah jam sahaja. Pukul sekian-sekian sila balik ke bas. So masuk ke masjid, solat sunat tahiyatul masjid, kemudian sembahyang sunat ihram, kemudian niat ihram. Itu penting Kalau tak niat tak sah umrah. Datang jauh-jauh bayar mahal-mahal tak sah. So nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Betul baca macam tu dan niat dalam hati, dan bermulalah ihram, iaitu kena jaga pantang larang ihram. Nanti ada ni. Bila kita dah berniat tu, maka terjatuhlah atas kita 13 pantang larang. Okey.
Ni apa ni? Okey. Yang tak boleh baju semua tak boleh. Bolehnya semua boleh. So kasut memang tak boleh, pakai selipar pun yang nampak jari kaki. Sandal kalau tak nampak jari kaki tak boleh. Selipar Jepun lah yang boleh. Selipar Jepun boleh. Perompah pun boleh asalkan nampak jari kaki. So kasut semua tak boleh Stocking memang tak boleh. Cermin mata boleh. Apa nama ni? Stokin untuk wanita pun tak boleh. Wanita boleh. Laki. Wanita boleh. Wanita cuma muka dan tangan saja. Dua. Lelaki tak boleh pakai. Laki tak boleh. So ni pantang larang dan ihram. Ni kena study betul-betul lah. So laginya larangan semasa ihram. Pakai apa tu? Cermin mata boleh. Cincin boleh. Apa ni? Handphone, earphone boleh. Payung boleh. Selipar pun macam ni je. Kalau sakit pun boleh balut, tapi jangan jahit. Pin aja. Okey, kita berehat dulu. Rehat dulu So sambung sekejap lagi. Okey.